Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada mulamasah dan munabadzah. Maknanya jual beli atas dasar jamuh, sentuh. Wal munabadzah, jual beli yang dikira dengan pekong, baling, lontar, anak batu dan sebagainya. Dengan isnad satu lagi, supa tu juga isinya. Dua tiga tu supa belaka isinya. Ini termasuk di bawah babu ibtal bai'il mulamasah wal munabadzah. Ini bab menyatakan terbatal atau tidak sah jual beli mulamasah dan munabadzah ini. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa beliau berkata, telah dilarang daripada dua macam jual beli, yaitu mulamasah dan munabadzah. Adapun mulamasah itu yaitu masing-masing daripada dua pihak yang berjual beli memegang ataupun menjamah, menyentuh kain yang seorang lagi tanpa diperhatinya dengan teliti. Wal munabadzah ialah masing-masing pihak yang berjual beli itu membaling ataupun melontarkan kainnya kepada yang seorang lagi, dan masing-masing daripadanya tidak melihat kepada kain kawannya ataupun yang berurusan dengannya itu. Seterusnya riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami daripada dua macam jual beli dan dua macam pakaian, dua cara pakaian. Naha 'anil mulamasah, baginda telah melarang. Ini nak menceritakan tentang dua macam jual beli itu. Baginda melarang daripada mulamasah dan munabadzah dalam jual beli. Mulamasah ialah seseorang menyentuh ataupun menjamah kain yang seorang lagi yang berurusan dengan dia tu dengan tangannya, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang, dan tidak dibalik-baliknya kecuali dengan semata-mata sentuh itu sahaja. Munabadzah pula ialah seseorang melontar kainnya kepada yang seorang lagi, dan yang seorang lagi itu membaling kepadanya kainnya, dan itulah yang menjadi sebagai jual beli antara mereka berdua tanpa diperhatikan yang di kain itu, yang dengan teliti, dan tanpa ada saling bersetuju di antara dua pihak itu. Seterusnya ini bab tidak sah butlan bai'il hasa wal bai' alladhi fihi gharar. Yang tidak sah jual beli menggunakan anak batu, jual beli yang menentukan barang yang dijual itu dengan melontar anak batu, dan jual beli yang ada unsur gharar di dalamnya, yakni unsur tipu daya di dalamnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli menggunakan anak batu dalam menentukan barang yang dijual ataupun dibeli itu. Wa an bai'il gharar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli yang ada unsur tipu daya.
Seterusnya ini haram menjual habalil habalah. Habalil habalah, yakni anak kepada binatang yang masih ada dalam kandungan lagi, kandungan ibu dia. Itu makna habalil habalah. Jual beli binatang yang belum ada lagi, ibu dia tu ada dalam perut binatang, tak lahir lagi, anak kepada dia akan datang, jual tu. Itu makna habalil habalah. Diriwayatkan dari Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah melarang daripada menjual habalil habalah. Itulah maksudnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, orang-orang jahiliyah berjual beli daging unta hingga kepada tempoh habalil habalah, hingga kepada tempoh habalil habalah, yakni lahir anak bagi anak yang masih dalam perut ibu unta ataupun lain-lain. Wa habalul habalah, apa habalul habalah itu? Iaitu unta melahirkan anak, kemudian yang dilahirkan itu mengandung pula. Nak jual hak tu. Fadahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan seperti itu. Ini bab haram menjual, seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Yani haram menjual atas jualan seseorang saudaranya. Wa saumihi ala saumihi, dan haram menawar atas tawaran seseorang. Wa tahrimin najsh, dan haram melakukan najash, dan haram tasriyah, yakni melakukan tasriyah. Najash itu yakni mengangkat harga barang itu, tidak nak beli, tapi angkat harga supaya orang tertarik kepada barang itu. Itu makna najash. Tahrimut tasriyah, mana tasriyah yakni menahan susu dalam labu susu ataupun ambing susu binatang saat ni selama 2-3 hari supaya dia jadi nampak besar. Supaya dia nampak besar, jadi orang pun terliur tengoklah. Ingat kau biasanya susu dia banyak lah. Itu tasriyah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebahagian dari kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain. Yani janganlah sebahagian dari kamu menjual setelah dijualnya barang itu kepada seseorang daripada kamu, kepada sebahagian daripada kamu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW sabda baginda, janganlah seseorang itu menjual setelah dijualnya barang itu kepada saudaranya, dan jangan dia meminang setelah saudaranya meminang seseorang perempuan, kecuali kalau dia mengizinkan kepadanya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang muslim itu menawar sesuatu barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Itu makna menawar atas tawaran saudaranya itu. Mana setelah barang itu ditawar oleh saudaranya, jangan dia tawar. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi bahawa Rasulullah SAW melarang seseorang itu menawar atas tawaran saudaranya, yakni menawar sesuatu barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Dalam riwayat Dawraqi, bukan saumi tetapi si mati akhi, maknanya sama, tawaran lah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh disambut rumbungan pedagang untuk menjual, yakni barang-barangnya, dan tidak boleh ataupun janganlah di sini makna la nahi, janganlah sebahagian dari kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain. Maksudnya janganlah
sebahagian dari kamu menjual sesuatu barang setelah dijualnya kepada orang lain. Wala tanajashu, dan janganlah kamu melakukan tanajush, yakni pura-pura menawar barang itu, pura-pura menaikkan harga barang itu supaya orang tertarik. Wala yabi' hadirul libad, dan janganlah orang bandar menjual untuk orang luar bandar. Wala tusarru al-ibil wal ghanam, jangan kamu tahan susu di dalam ambing susu itu, sama ada unta ataupun kambing. Jangan. Sesiapa yang terbeli ba'da dzalika, setelah itu, yakni setelah dia melakukan tasriyah itu, fahuwa bi khairin nazarain, dia berhak terhadap salah satu daripada dua perkara yang difikirnya terbaik selepas dia memerah susu binatang tadi. Yang pertama, sama ada dia mahu terus memegangnya, boleh, atau kalau dia tidak suka, dia boleh mengembalikan binatang tadi bersama dengan segantang tamar. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah melarang daripada menyambut pedagang-pedagang yang datang dari luar, dan baginda melarang juga orang bandar menjual untuk orang luar bandar. Nabi SAW melarang juga seseorang perempuan itu meminta supaya dicerai saudaranya, supaya dicerai perempuan lain untuk dikawininya dengan suaminya, untuk dikawini suaminya itu. Wa anin najsh, Nabi SAW melarang juga daripada najsh wa tasriyah, dan tasriyah. Wa an yastamar rajul ala sawmi akhi, Nabi SAW melarang seseorang menawar di atas tawaran saudaranya, yakni melarang seseorang itu menawar sesuatu barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Ini dia cerita perbezaan lah dalam beberapa isnad di bawah ni. Ada yang sebut nuhiya, ada yang sebut naha, lepas tu yang lain-lain itu sama saja. Jadi larang daripada benda-benda yang tersebut tadilah. Tak apa. Jual beli. Habis dah kitab cerita pasal munakahat. Bab munakahat itu habis dah. Pasal perkahwinan, cerai dan sebagainya tu sudah habis dah. Mengikut tertibnya biasanya pengarang-pengarang ni, kitab-kitab ni dia beza-beza, dia beza-beza. Setengah-setengah kitab tu dia buat gini. Mula-mula bab ibadat dulu. Dia ada 4, kalau kitab fiqh ni dia ada 4, dia panggil 4 rubuk. 4 bahagian lah. 4 bahagian. Bahagian yang pertama dia cerita pasal ibadat. Ibadat tu daripada awal lah, daripada air semaya, apa semua batal air semaya, lepas tu semaya dan lain-lain lagi lah ibadat tu. Itu selepas pada tu dia sebut muamalat. Muamalat ni cara kau jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, ini mengikut setengah-setengah kitab lah. Bab yang ketiga ataupun kitab yang ketiga, bahagian besar lah ni. Lepas tu celah-celah dia tu banyak bab lah. Ni bahagian besar, dia panggil kitab biasanya. Kalau hak kecil-kecil tu bab, kitab ni hak besar. Macam sini, Kitabul Buyuk ni besar. Lepas tu bab-bab. Jadi lepas pada muamalat itu disebutkan munakahat. Munakahat ni pasal kekeluargaan lah, rumah tangga, nikah kahwin kita kata dan seumpamanya, cerai, khuluk, tebus talak, macam-macam lagi. Itu yang ketiga. Bahagian yang keempat, jinayat. Jinayat ni cerita pasal jinayah lah, jinayah. Orang dibunuh orang dibunuh dengan sengaja, orang dibunuh tidak sengaja, orang dibunuh dengan tersalah, hak ni pula macam-macam lah. Tidak bunuh tapi luka saja, patah gigi saja, banyak mana kena bayar apa semua tu. Di dalam kitab jinayat.